Setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan juga Hazam masih lagi bersama anda untuk Warna Pagi dan dah 8.31 minit pagi Khamis 26 November 2020 dan seperti biasalah setiap pagi Khamis kita ada segmen yang membawakan kepada anda topik keibubapaan, topik kekeluargaan menerusi rancangan generasi ya. Ya, Alhamdulillah sambil-sambil dengarkan kami buat mukadimah ataupun opening ni. Sahabat-sahabat sekalian boleh kongsikan video yang terpapar di Facebook anda menerusi page IKIM FM ataupun di YouTube pun boleh juga tengok sekarang. Ya. Di channel YouTube, dan kita nak mulakan segmen generasi kita hari ni. Kalau kita bawakan tema kita generasi syurga, dah tahu dah siapa tetamu kita insya-Allah. Tapi hari ni kita punya fokus kita tentang bagaimana generasi syurga disayangi Allah Ta'ala bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suarin pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah khair. Baik. Ustaz Ashraf bersama kita pagi ini untuk segmen generasi. Jadi ibu ayah kita mungkin ada yang dah siap sedia dah nak dengar apa cerita kita pagi ni. Dan kenapa agaknya Ustaz tajuk kita generasi syurga Allah sayang ni dipilih untuk pagi ni Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an Allahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati-hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami, letakkan dalam hati kami ya Allah redha, syukur atas setiap ketentuan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada DJ Pian dan Hazwan dan seluruh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersua kembali, masih lagi diberi hidup, masih lagi diberi peluang bernafas atas muka bumi Allah. Walau dalam keadaan apa yang kita lalui, mudah-mudahan kita masih lagi merasai iman, masih lagi ada nilai takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sedar kehidupan yang Allah beri sangat bermakna, sangat bernilai. Itu sebab pada pagi ni DJ Hazwan dan Pian, saya memilih tajuk generasi syurga Allah sayang. Bila sebut Allah sayang, kita kena meletakkan apa yang berlaku dalam ujian, apa yang berlaku, kita makin dekat dengan Allah. Di sebalik gambaran tu kita kena meletakkan Allah sayang kita. Kenapa jadi begini? Allah sayang kita. Itu sebab saya memilih tajuk ini. Sebab apa makin kritikal kita rasakan. Saya di Meru ni, PKPB masih lagi. Di area Kuala Lumpur pun masih lagi. Di belah-belah Kelang pun subhanallah, kes makin mendadak, makin meningkat. Di sebalik gambaran tu saya nak ajak kita sama-sama fikir kenapa benda ni berlaku. Yang pertama, kita kena sedar Allah sayang kita. Kenapa Allah sayang? Allah nak kita muhasabah balik hidup ni untuk apa. Kenapa Allah sayang? Di sebalik sayang Allah, Allah beri dugaan. Di sebalik sayang Allah, Allah beri ujian. Makin kita ibadah, makin kita nak dekat dengan Allah, makin kuat ujian Allah. Itu sebab makhluk beza. Sayang dia dikasihi, dimanja. Tapi kasih sayang Allah pada makhluk, kasih sayang Allah pada hamba, Allah gambarkan dengan ujian. Bila ujian itulah menampakkan bagaimana manusia itu makin dekat dengan Allah atau makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai mukadimah ini, saya nak gambarkan bila kita sebut generasi syurga, bagaimana kita bawa diri kita dan keluarga kita makin dekat dengan Allah. Itu satu. Makin kita diuji, makin kita dekat dengan Allah. Makin kita diuji, makin kita kena kuat atas ujian itu. Inilah
yang menggambarkan lorong kita akan mengarah kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah, insya-Allah. Allah cantik. Tajuk kita hari ini pun rasanya bukan untuk anak-anak muda, anak-anak kita saja Ustaz Ya. Ibu-ibu, ayah-ayahnya dan semualah yang sedang mendengar pagi ni pasti kena dengar lah, sebab kita nak buat persiapan yang terbaik macam mana nak jadi generasi syurga dan juga macam mana nak masuk syurga. Dan salah satu syaratnya mesti dapat kasih sayang Allah Subhanahu Taala, dan itu yang kita nak usahakan bersama pagi ni. Dan mungkin bila Ustaz cerita tadi Ustaz, bila kita diuji tu sebagai tanda Allah sayang pada kita, tapi reaksi atau respon lepas diuji berbeza. Ada orang dia boleh terima macam Ustaz cakap, dia kata ini Allah sayang, sabar. Ada orang dia rasa macam dia akan tanya balik lah, kenapa aku yang kena ujian ni Ustaz? Macam mana tu Ustaz, respon dan reaksi yang berbeza daripada ujian? Ya. Dia sebenarnya subhanallah, bila sebut ujian yang utama ujian atas iman kita. Bila sebut ujian atas iman, benda yang tak nampak. Kalau nampak subhanallah kita kuat. Kalau nampak kita diuji ni nilainya 1,000, nilainya 1 juta, ramai yang boleh tahan. Tapi di sebalik gambaran inilah, yang tak nampak benda inilah yang membawa kita iman kita makin mantap atau makin berkurang. Allahu Akbar. Saya nak sebut DJ Pian dan DJ Hazwan. Ya, hari ini zaman yang penuh dengan tekanan, zaman yang penuh dengan ujian. Kalau kita tak letakkan Allah sayang, kita tak letakkan benda ini sebagai satu motivasi, sebagai satu inspirasi, kita akan mudah lemah. Dan kajian hari ini macam-macam, cubaan bunuh diri banyak, tekanan banyak. Cubaan bunuh diri. Subhanallah kajian. Saya meneliti juga beberapa gambaran yang remajanya, yang suaminya dalam keadaan terbatas dia punya gaji, dalam keadaan terbatas dia punya kerja, isteri pun dengan masalah, anak-anak di rumah, anak-anak yang subhanallah kena perhati macam-macam, dan remaja itu sendiri macam-macam bentuk. Itu sebab saya nak bawa awal ini kita renung dalam surah Al-Kahfi. Kita nak masuk hari Jumaat kan, surah Al-Kahfi. Subhanallah, kita dah lama dah tak sembahyang Jumaat. Bila tak sembahyang Jumaat ni, bagaimana hati kita? Allahu Akbar. Itu sebab kita tak Allah nak kita, Allah duga kita dalam keadaan kita tak boleh nak ke masjid, dalam keadaan kita tak boleh sembahyang Jumaat, dalam keadaan kita tak boleh duduk majlis ilmu berkumpul. Tapi di sebalik itu, sebenarnya bukan Allah menghalang kita, tapi bagaimana kita mencari iman kita, bagaimana kita meletakkan diri kita makin dekat atau makin jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudahnya bukan dalam keadaan tempat, tapi bagaimana kita meletakkan diri kita, subhanallah, mempengaruhi suasana tu. Kita bawa diri kita dalam suasana hidayah atau jauh daripada Allah. Dalam surah Kahfi, bagaimana kisah Ashabul Kahfi, dia melarikan diri ke gua daripada pemimpin yang zalim. Bagaimana mereka mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Bila sebut rahmati, mohon kasih sayang daripada Allah. Dan yang akhir daripada doa ni, min ladunka rahmah, min hayyi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita mohon Allah beri keselamatan pada pegangan kita, pada agama kita. Maksudnya apa? Kita lalui kehidupan ni hari-hari, kita sedang bentuk agama kita. Kita sedang perbaiki diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena mudah faham, ujian itu Allah nak tengok bagaimana nilai diri kita. Kalau sebut nilai hari ini, dunia makin lama makin berkurang nilainya. Mata wang pun makin bernilai. Tapi bagaimana kita meletakkan diri kita pada Allah, atas ujian itu kita makin lemah atau kita makin kita dekat dengan Allah, makin berharga atau makin tak ada nilai murah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita faham benar-benar lah. Subhanallah. Masya Allah, nak cari nilai tu yang payah tu Ustaz kan, sebab kita tak nampak kan di sebalik iman dan ujian ke atas iman yang Ustaz gambarkan tadi tu, ganjarannya sebab tak nampak tu lah orang macam-macam lah respon diberikan. Ada yang memberontak, ada yang merajuk, ada yang menjauhkan diri daripada orang lain. Tak nak jumpa orang lah, dia kata dah tak larat, dah tak kuasa dah nak hadap ujian yang macam-macam. Dan kita risau bila ujian ni dihadapi oleh anak-anak
muda kita, anak-anak kita yang kita harapkan masa depan mereka lebih cemerlang, tapi ialah dengan ujian yang kita hadapi sekarang, Ustaz. Mungkin Ustaz ada tak, sebab Ustaz biasa kan berdepan dengan anak-anak yang ujian mereka pun besar juga. Mungkin ada contoh Ustaz yang Ustaz boleh bagi apa macam mana agaknya kisah remaja yang diuji dan mungkin tak dapat menerima hakikat ujian dan nak cari nilai tadi tu Ustaz tu di kalangan anak muda kita. Subhanallah. Bila berlaku hari ini, gambaran-gambaran begini, macam sekolah ditutup, IPT pun ditutup, seolah-olah keterbatasan ilmu tu terbatas. Bila gambaran hari ini anak-anak muda dia perlu di-guide, dia perlu dikontrol. Anak-anak remaja, subhanallah, bukan satu benda yang mudah. Dia tak boleh nak bersekolah. Kalau ke sekolah ada tarbiyah yang berterusan daripada guru-guru, ada majlis usrah, ada talaki, ada macam-macam bentuk. Tapi bila jadi macam ni, subhanallah, mak bapak tu kena mainkan peranan. Yang berada di sekeliling tu kena mainkan peranan. Kadang sibuk dengan main game, kadang sibuk dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Hari ini pelbagai kisah macam saya selalu sebut di pertemuan yang lalu. Saya buka pondok usuk, buka minimat kecil lah untuk bantu dana pondok kan. Di sebelah tu ada sisi kan, ada apa nama dia, cyber cafe. Lepas tu ada kedai makan, sibuk main game. Kadang kita tak boleh nak menyalahkan, tapi berapa ramai yang boleh tegur mereka, berapa ramai yang nak ajar mereka, berapa ramai yang nak tarbiyah mereka. Itu sebab bila jadi hari ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah sebut dah ciri-ciri orang beriman, dia ajak kepada kebaikan, dia cegah kepada kemungkaran dan benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sama-sama kita fikir bagaimana kita nak harungi kehidupan yang hari ini penuh dengan cabaran dan keterbatasan. Bahasa dia keterbatasan ilmu ni, terbatasnya. Kalau anak-anak nak belajar pakai online, bukan anak-anak saya pun pakai online kan, tapi kadang-kadang online lebih banyak disembang. Macam anak saya kecil tu, dia dalam Google Classroom kan, dia tengok kawan-kawan dia kira pula. Jadi benda tu terbatas. Jadi yang kena mainkan peranan apa dia? Mak ayah tu kena mainkan peranan. Balik kepada Allah nak perbetulkan keluarga kita sendiri. Kalau sebelum ni bagaimana kita serahkan anak hanya di sekolah. Inilah peranannya. Walaupun kita sibuk macam mana, kita kena muhasabah balik, inilah aku punya anak, inilah aku punya keluarga, inilah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Andai diabaikan, aku juga akan terabai. Fikir macam tu je. Dan kita kena muhasabah balik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang kuat, iman dia, ketaatan dia pada Allah dan ujiannya juga makin kuat. Itu sebab setuju tak saya nak minta teman-teman yang melihat gambaran ini, Allah sayang, Allah uji. Setuju atau tidak? Kita kena letakkan, aku diuji hari ni, makin bertambah, makin subhanallah, pelbagai ujian datang, kena tipu, kena macam-macam, subhanallah. Kena buang kerja. Kita kena letakkan Allah sayang. Bila sebut persoalan Allah sayang, Allah uji, apa yang perlu kita perbaiki? Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Allah rindu pada hamba-Nya melalui ujian. Allah rindu pada kita, Allah test kita dengan ujian. Dengan ujian itulah untuk cek iman kita, munajat kita pada Allah, taubat kita pada Allah, doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sempurna. Nabi yang sempurna banyak ujian pun subhanallah makin dekat dengan Allah. Itu sebab kita kena meletakkan diri kita sejauh mana kita nak dekat dengan Allah. Macam anak muda tadi, walaupun keterbatasan, dalam keadaan dia goyah, dia rapuh, kitalah yang kena mainkan peranan. Subhanallah. InsyaAllah baik Ustaz gambaran tu. Tadi pagi sempat seorang sahabat kita hantar WhatsApp. Dia bagi satu link dekat YouTube ni, ada kisah seorang sebab ujian ni bukan dihadapi oleh ibu-ibu, ayah-ayah saja untuk anaknya. Cikgu-cikgu pun ada masalah juga. Nak buat kelas online, penat cikgu cari lain, nak duduk depan kamera ni dah standby dah. Anak murid tak join kelas online Ustaz. Alasannya macam-macam, kerja lah itu dan ini sebagainya. Lelas anak cikgu tu sendiri masuk classroom, Google Classroom tu sebab nak pujuk, nak macam raikan abah dia buat kelas sebab anak-anak murid tak masuk. Betul.
Masya Allah, norma baru dan ada ujian-ujian baru yang kita hadapi Ustaz dalam norma baru ni. Sekejap lagi kita kongsikanlah Ustaz macam mana kita nak setuju ramai-ramai yang Ustaz sebutkan tadi. Allah sayang, jadi Allah uji kita untuk segmen generasi. Ya betul. Anda semua kalau ada sebarang perkongsian dan juga soalan anda boleh ajukan terus saja ke WhatsApp kami 011290004004 ataupun yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM pun anda boleh hadir dan kongsikan segala soalan dan juga apa poin-poin penting yang terdapat Ustaz sentuh menerusi segmen generasi hari Nak ini. jawab Okay? setuju ke tidak, Ustaz tanya tadi Allah sayang, jadi Allah uji kita betul ke tidak, ataupun setuju ke tidak pun boleh. Kita akan kembali untuk pusingan kedua tapi dengan syarat anda share dulu, boleh tak? Dengan syarat. Ustaz Kalau kita tak berehat. kembali. Oh jangan, kita akan kembali bersama Ustaz kita insya-Allah. Ustaz kita berehat kejap ya. Jadi kita akan kembali Baik, untuk insya-Allah. generasi di Warna Pagi IKIM IKIM Inspirasi Euforia Islami. Pernah anda bayangkan perasaan ibu ketika menderita sakit lutut? Susah untuk berdiri, berjalan dan sakitnya ketika sujud. Mudah terjatuh dan terpaksa bergantung kepada tongkat. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Hubungi 019 999 6686. 019 999 6686. Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan. Tak perlu makan. Dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotek dari bahan utama seperti Zingiber officinale yang baik untuk lutut dan sendi. Diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya. Gel Amani telah membantu lebih 400,000 pengguna sejak tahun 2014. Gunakan tanpa was-was kerana ia dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh JAKIM. Rasanya yang sejuk, berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, Gel Amani juga boleh disapu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya hanya RM35, berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan Gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan di kedai-kedai jamu dan ejen-ejen online yang berhampiran dengan anda atau WhatsApp 019 999 6686 untuk maklumat lanjut. 019 999 6686. Lutut sehat, hidup ceria. Gel Amani menceriakan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 6204 6388 untuk maklumat lanjut. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing kakak, pun mahukanlah susu kambing adik, mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Johor Bahru 106.2 FM. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampian dan juga Hazwan di pada waktu ini dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan generasi membawakan tajuk Generasi Syurga Allah Sayang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Suwarin pagi ini ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yahya, sahabat-sahabat kita yang terus bersama. Dan tadi Ustaz kita tinggalkan soalan ataupun situasi lah berkaitan dengan macam mana dalam norma baru ni pun ada mungkin ujian-ujian baru yang datang pada kita, tapi kita tetap nak rasa seperti yang Ustaz sebutkan tadi, ini tanda Allah sayang dengan kita. Ustaz. Ya, silakan Ustaz.
Baik, terima kasih DJPN, Hazwan dan seluruh para pendengar, teman-teman IKIM yang dirahmati Allah. Bila sebut norma baru, saya nak bawa kita cuba faham norma yang bahasa mudah dia norma yang susah. Norma yang susah, ujian yang sangat genting dan seolah-olah ramai yang terdesak. Dan bila sebut gambaran ini, pelbagai gambaran-gambaran penipuan, gambaran-gambaran yang sebenar yang Allah tunjulkan di sebalik dunia ni. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dunia ni tidak lain tidak bukan hanya game, hanya permainan dan senda gurau. Bila sebut gambaran ini, dalam keadaan Allahu Akbar, kita tak boleh nak keluar, tak boleh seolah-olah nak mencari suasana hidayah tu. Dalam keadaan yang genting inilah yang menguji kita punya keimanan. Allahu Akbar. Suka saya nak sebut, apa pun kita kena mencari diri kita, kita kena teruskan jaga hubungan kita dengan Allah. Di situ insya-Allah Allah akan jaga kita dengan sebaik-baiknya. Allah akan bantu kita. Kena meletakkan, bukan satu benda mudah nak letakkan. Kadang kawan kita diuji, kita sebut ujian tu Allah sayang. Kenapa makin diuji, kenapa makin susah, kenapa begini, kehilangan begini. Dan bahasa mudahnya norma baru ini adalah norma yang Allah nak test kita dengan kehilangan. Kehilangan suasana kegembiraan, kehilangan dengan suasana pertemuan kawan-kawan, suasana seronok. Dan inilah yang gambaran dunia yang sebenar. Dunia makin menuju kepada kehancuran. Dan apa yang kita sama-sama kena fikirkan, bila sebut Allah sayang, kita kena meletakkan bagaimana kita nak raih layanan Allah. Kadang manusia tak layan, kita rasa sedih. Kenapa dia tak pedulikan aku? Tapi bagaimana bila manusia tak peduli, Allah ini sentiasa peduli pada hamba-Nya. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, dalam solat kita baca surah Al-Fatihah, berapa kali kita baca kan? Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurah Allah pada semua makhluk. Dan mengasihani, sayang Allah ni khusus pada hamba-hambanya yang beriman. Hamba-hambanya yang bertakwa. Allahu Akbar. Itu sebab DJ Hazwan dan DJ Pian, hari ini kita kena cek balik diri kita, sukat balik kita punya nilai diri kita dengan banyak mana kita punya ujian. Bukan kita nak kira ujian kita banyak mana, tapi bagaimana ujian itu kita selesaikan dengan dekat dengan Allah. Banyak mana? Banyak mana kita mengeluh dan banyak mana kita redha. Banyak mana kita mengeluh, kita tak puas hati dengan macam-macam keluhan, dengan banyak kita redha dan pasrah, dan kita makin kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak sebut orang yang nak dapat layanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang utama melalui ini, solat ini. Solat inilah bila umur makin bertambah, kita punya solat juga kena tambah dia punya kualiti. Di sebalik gambaran inilah tadi saya sebut di awal, bagaimana kita kena bawa anak-anak kita juga kena faham situasi hari ini, kena faham kenapa jadi begini. Memang dah faham dah Ustaz. Ni 2020 ni betul-betul anak-anak bersekolah 2-3 bulan aja. Kadang orang sebut, orang viralkan hari 2020 kenangan yang terindah dengan apa? Dengan hanya kita hidup suasana yang normal. Yang normal hanya beberapa bulan. Yang lain tu tak normal. Seolah-olah kita dalam keadaan kita hati-hati. Kita berjaga-jaga, takut. Dan sebenarnya inilah kita kena letakkan pada anak-anak. Saya di sini ni subhanallah dikelilingi yang positif. Di Meru ni. Bukan saya nak mengaibkan tapi yang berlaku, tapi kita kena sedarkan yang perlu kita takut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila makin getir ini, apa yang perlu kita buat? Yang saya sebut di awal tadi, Allah nak kita tengok bagaimana pengaduan kita padanya, bagaimana munajat kita padanya. Subhanallah. Itu yang boleh saya sebut melalui solat 5 kali dalam sehari. Dan gambaran lain apa dia, kita kena tunduk takut benar-benar pada Allah. Dua jenis takut. Tunduk takut pada Allah ada dua jenis. Maksud dia ketaatan. Ketakutan itu dalam kategori kita dasarkan dalam sandarkan kepada ilmu. Kenapa aku kena takut pada Allah? Allah dah Tuhan kita. Allah yang mengasihi kita. Kita hidup atas dunia sebab Allah. Ni kita kena cerita. Dan takut yang kedua, takut yang pertama tadi al-khasyah. Dan yang kedua al-khawf.
takut yang ada dalam diri hamba, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at. Adapun orang yang takut akan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya serta dia menahan dirinya daripada menahan hawa nafsu, maka syurgalah tempat kediamannya. Takut daripada melakukan dosa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada DJ Pian, DJ Hazwan lagi diuji kita ni, nampak ujian besar tapi makin kuat dia melakukan maksiat. Sebab apa gadget ni? Sebab apa kecanggihan teknologi ni? Makin kita jauh daripada Allah. Quran tak buka. Mula-mula kita tak boleh nak ke masjid, marah. Tapi bila dah berapa bulan, macam tak ada benda. Orang ke masjid pula dimarah. Mana boleh, tak boleh masuk. Hanya nama orang boleh, marah pula kita. Sebelum ni kita marah, kenapa aku tak boleh masuk? Ini orang nak masuk pun macam penjenayah nak masuk dalam masjid kan. Takut, ni dah kira berapa ramai ni. Allah Akbar. Ni yang namanya ujian. Saya nak sebut balik, norma baru hari ni, norma yang kita diuji dengan susah. Keterbatasan banyak benda. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kita pun maknanya kena expect jugalah Ustaz, kena jangkakanlah macam-macam lagi mungkin ujian yang tidak ketahuan bagaimana bentuknya, dan juga bila Ustaz sebut tadi tentang macam mana Al-Quran itu pun kita kena muhasabah jugalah dalam kita duduk rumah ni. Kadang-kadang ada kata-kata menyebutkan Al-Quran is for ourselves, not for our shelves. Untuk kita, untuk rak buku kita, dia cantik je elok terletak kan. Kita kat rumah ni tapi tak buka pun Al-Quran untuk kita muhasabah. Dan ada satu soalan juga Ustaz, menarik juga soalan daripada sahabat kita ni di WhatsApp, dan kita kongsikan di ruangan komen ni. Katanya, Ustaz, kalau Allah sayang kita dengan cara Allah beri kita ujian, InsyaAllah kita ramai dah maklum. Berbeza pula dengan manusia. Kalau manusia sayang kita, dia akan bagi apa yang kita suka, bagi hadiah dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan gambaran macam mana kadang-kadang hadiah itu tidak terbalut indah, Ustaz, sebalik ujian. Subhanallah. Ujian, maksudnya hadiah tidak terbalut indah itu daripada Allah. Hadiah terbalut indah itu daripada makhluk. Makhluk suka kepada benda-benda yang indah. Tapi bila kita sandarkan dengan ilmu, kita sandarkan dengan kefahaman, keimanan, ketakwaan kita pada Allah, dunia ni hanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesuatu yang perhiasan yang indah yang mempersonakan. Itu sebab hari ni kita sayang manusia, kita beri macam-macam gambaran. Tapi orang yang ada ilmu, dia sedar sambil dia tarbiyah. Sambil dia ingatkan anak-anak. Kadang beza. Anak-anak yang dimanjakan dengan harta, anak-anak yang dimanjakan dengan apa yang dia nak dapat, di situ nampak dia punya tahap pemikiran dia, tahap kemanjaan dia, tahap kematangan dia. Beza dengan anak-anak yang subhanallah besar dengan serba kekurangan. Bukan nak kata, bukan saya nak melekehkan mana-mana gambaran, untuk sama-sama kita fikir. Kadang orang yang diberi dengan kemewahan, saya bangunkan pondok, pelbagai gambaran. Kadang mak bapak yang hantar anak, dia tanya, Ustaz, saya beri cukup anak ni, tapi kenapa dia jadi begini. Itu sebab kita beri hadiah, tanda kita sayang. Tapi bagaimana sayang yang sebenar, bukan dengan hadiah, tapi bagaimana dengan tarbiyah kita kepada Allah. Bagaimana ingatkan anak-anak, inilah dunia yang penuh dengan pembohongan, jangan kita terpedaya. Jadikan dunia sebagai jambatan, jadikan dunia sebagai penghubung. Itu sebab Nabi SAW sangat cantik ajaran dia tarbiyah dalam didikan anak. Anak daripada lahir sampai umur 7 tahun dimanjakan dengan sebaik-baiknya. Masuk 7 tahun, 8 tahun sehingga 12 tahun dididik dengan anak untuk mengurus rumah, untuk mengurus ada aktiviti, ada kerja dan sebagainya, kita suruh. Itu sebab kalau anak tak sembahyang umur 7 tahun, umur 9 tahun, 10 tahun kena rotan untuk didikan. Ini yang sebenar. Betul kan Bian? Dan bila masuk 13 tahun ke atas, kita tarbiyah anak-anak tu, tegur silap dia tapi umpama kawan. Sebab apa? Tahap pemikiran mereka beza-beza. Tahap pemikiran beza-beza. Dan menjadi cabaran hari ini bukan satu benda yang mudah. Itu sebab ilmu ni kita jangan jauh. Quran ilmu yang terbaik. Ingatan Nabi juga ilmu yang terbaik. Umpama waste. Waste pun kadang kita sesat. Turn right, turn left, U-turn. Lala tak jumpa. Kubur. Lalu Maksudnya apa? Di sebalik gambaran itu, ini dunia. Dan Nabi sebut daripada awal, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan dua benda ni selagi kita berpegang, bukan kita berpegang sentuh lah, tapi bagaimana kita jadikan panduan. Allahu Akbar. Daripada ingatan Nabi, subhanallah.
jadi bungkusan indah, bungkusan indah itu hanya makhluk, hanya gambaran dunia. Bungkusan nampak tak indah tapi dalamnya indah, itu daripada Allah. Allah gambarkan ujian untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam tu ada hadiah Ustaz tu kan, dalam tu pasti satu yang sangat berharga yang sangat kita dambakan, sangat kita impikan dan pasti menggembirakan kita bila dibuka hadiah tersebut walaupun di luarnya tidak indah yang macam kita gambarkan. Dia bahasanya begini, DJ Pian dan DJ Hazwan. Dia gambaran, kita kena sedar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan untuk mengabdikan dirinya padaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik gambaran ini maksudnya apa? Kita hidup atas dunia kena faham, kena sedar untuk apa? Untuk apa? Bila kita faham untuk apa, kita letakkan Allah sayang di sebalik gambaran itu, Allah uji macam-macam untuk kita dekat dengan dia. Bukan kita hidup atas dunia sia-sia. Bukan hidup atas dunia untuk kita senang lenang. La. Dan ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya dalam perjalanan, DJ Pian dalam perjalanan, Hazwan pun dalam perjalanan, semua dalam perjalanan. Dan kita akan menuju destinasi kita masing-masing. Destinasi kita yang terakhir apa dia adalah kematian. Dalam perjalanan ni macam-macam kita lalu. Macam mana dalam ingatan Allah ni, aku ciptakan kematian. Kita semua akan mati. Dalam menuju kematian ini, aku datangkan dulu kata Allah kehidupan. Untuk apa kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji kamu. Hari-hari yang kamu lalui, banyak mana kebaikan yang dilakukan. Inilah sebenarnya. Ini yang sebenarnya. Kita kena faham, insya-Allah. Allah sayang kita. Betul Ustaz. Ya Allah, dengar bila Ustaz ulang-ulang kali sebut Allah sayang kita, Allah sayang kita. Kita harap hati-hati yang sedang mendengar ni semua tenang adanya dengan apa saja ujian yang dihadapi. Dan sebelum kita tinggalkan pusingan kedua ni, apa kata kita baca satu perkongsian sahabat kita di WhatsApp juga Ustaz, nak minta pandangan, pendapat macam mana nak buatkan hati kita redha dengan ujian Allah. Dari uji mungkin dah redha alhamdulillah, macam kata sahabat kita, saya sebelum ni dapat ujian yang besar dalam rumah tangga. Allahu akbar. Sekarang saya dah mula dekatkan diri pada Allah Taala. Cuma ini pun kadang-kadang ujian juga ni Ustaz. Kadang-kadang mulut tu kata redha, tapi hati kadang-kadang berkata, kalaulah aku boleh pusingkan waktu. Perkataan kalau tu Ustaz. Kalaulah waktu dulu tu boleh dikembalikan adanya, supaya apa yang berlaku, hiruk pikuk, ujian-ujian semua ni boleh kita lalui ataupun tak lalu pun bagus lah. Dia kata macam tu dah hatinya. Jadi mungkin jawapannya kejap lagi Ustaz. Dan mungkin ada Ustaz Ashraf biasa ada apa akronim kan untuk tips-tips kita untuk segmen generasi. Mungkin kita nantikan bersama panduan secara praktikal lah tips kita untuk hari ini. Generasi syurga, Allah sayang. Kita berehat dulu Ustaz. Kita kembali selepas ni Ustaz, boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, dan untuk sahabat semua, sahabat pendengar semua, kalau anda menonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di channel YouTube IKIM, anda boleh sharekan juga video ini, sharekan juga dalam grup family, grup kawan-kawan semua, supaya kita sama-sama orang kata apa, kita tambah ilmu pagi ini menerusi rancangan generasi. Okey, Ustaz Basta Fitri pun menonton juga pagi ni, Afad Raihan ni pun menonton juga pagi ni. Terima kasih Afad ya. Dan sahabat-sahabat terima kasih. Kita berehat kejap, kembali sebentar lagi untuk generasi di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku reda Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku reda Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Abah juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing, Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing, cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing, Kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Ya ulala, 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 pagi dengan senyuman ibu dah sediakan. Tinggal satu siap aku, las diberikan ada. saya mahukanlah susu kambing, Abah mahukanlah susu kambing. semua sukakanlah susu kambing, cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing, Kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 6204 6388 untuk maklumat lanjut. Tahukah anda, saudara di Syria berhadapan getir perang dan dibom. Anak kecil, wanita, keluarga, tiada makanan, ubat-ubatan dan perlindungan. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Kemanusiaan Syria MAPIM, merayu bantuan anda. Hulurkan sumbangan anda ke Dana Kecemasan Syria menerusi www.rayuansyria.com. Sah! Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Masih lagi bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 9:11 pagi. Mulakan hari yang produktif dengan mengamalkan kurma bersama susu kambing. Las Susu Kambing menyediakan 5 pilihan perisa yang sesuai untuk semua peringkat umur bermula kanak-kanak sehingga warga emas. Semak pengedar berhampiran di las.my. Dan Alhamdulillah kita kembali untuk segmen generasi pada pagi ini membawakan tajuk generasi syurga. Allah sayang bersama Ustaz Dr. Ashraf Swarin, dan juga terima kasih Ustaz bersama kita pagi ni dan juga sahabat-sahabat yang masih setia kan. Kita terus daripada soalan yang ditinggalkan sahabat kita tadi. Ada ujian, kita redha dengan ujian tapi di lidah saja. Di hati kata kalaulah boleh kuputar waktu itu kembali. Macam mana Ustaz nak bantu sahabat kita? Allahu Akbar. Dia bila sebut kalau ni bahaya juga kalau ni. Kita akan di situ bila sebut ada hadis Nabi SAW kan, bila kita sebut kalau itu akan mengundang kepada bisikan syaitan. Ya, seolah-olah kita tidak menerima ketentuan, tidak boleh menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut begini untuk sama-sama kita renung. Kehidupan ini adalah universiti. Ya, universiti yang Allah nak terbiah hamba-hambanya. Ya, dalam perjalanan saya sebut tadi, dalam kehidupan kita ada perjalanan yang kita lalui. Ada susah, ada sakit, ada derita, ada sengsara, tak bahagia dan sebagainya, dan kadang kita lalui kebahagiaan, kita lalui kesenangan. Inilah tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik gambaran itu, hamba yang sedar kehidupan untuk apa, hamba yang sedar Allah sedang uji dia, hamba yang sedar Allah sayang dia, dia akan ambil benar-benar kehidupan ini sebagai satu perjalanan tarbiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan di sebalik gambaran itu, kita lalui dengan sengsara, kita lalui dengan macam-macam, untuk kita belajar dan kenal. Untuk belajar dan kenal. Apa ni? Ini untuk apa ni? Sebab apa jadi begini? Untuk belajar dan kenal. Kadang kan kita tak rasa sakit, kita tak kenal sakit macam mana. Kaki kita tak luka, tangan kita tak luka, tak ada luka, kita tak rasa macam mana. Ni kesakitan luka tu. Allahu Akbar. Ya, luka di hati, kadang sebut luka di hati Ustaz tak rasa, tak tahu. Di sebalik gambaran itulah kita untuk kita muhasabah balik. Luka ni apa bendanya? Yang sebab apa? Tapi bahagia orang-orang yang dekat dengan Allah, bila mana datangkan musibah, dia makin bahagia. Dia datangkan ujian, dia makin bahagia. Bahagia tu apa dia? Meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri dan kehidupan dia. Bukan hanya jiwa, bukan hanya kepala otak dia, segala-galanya yang dia lalui disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab daripada persoalan tadi, Allah nak kita belajar dan Allah nak kita kenal. Jadi jangan jauh daripada Al-Quran. Al-Quran pengajaran yang terbaik daripada Allah. Begitu juga yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita pelbagai kisah yang terdahulu, orang yang durhaka, yang dimasukkan dalam neraka, yang menjadi ahli syurga. Allah dah cerita untuk kita belajar. Dan kehidupan yang Allah hamparkan, inilah platform dia. Inilah tarbiyah dia. Inilah sekolah dia. Buku tulis Allah, buku tulis dalam kehidupan ni apa dia? Al-Quran. Apa dia buku tulis pengajaran kitabnya adalah berdasarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab bila jadi perkara begini, kita kena cari orang-orang yang terbaik. Kita kena cari orang-orang yang boleh membantu kita. Kan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan pada diriku sendiri untuk menjaga walau sekelip mata. Ni doa Nabi. Kita lagi belum confirm masuk syurga. Kita bukan Nabi. Subhanallah. Tapi kita kena mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan bantu. Apapun kita raih layanan Allah, kita kena melayan Allah. Umpamanya Allah akan layani kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Cuma Ustaz, kalau macam kita fikirkan Ustaz, kalau katakan bila seseorang tu diuji Ustaz, kadang-kadang bila dalam ujian tu dia boleh bersabar sepenuhnya dengan ujian tersebut, tapi bila dia diberi nikmat, dia seolah-olah melupakan ujian itu terus Ustaz, sampai seolah-olah macam dia tak pernah diuji sebelum tu Ustaz. Jadi macam mana orang kata, adakah mencapai maksud ujian bila diuji, bila diberi nikmat, dia terus lupa Ustaz? Macam tu Ustaz. Betul. Itulah cabaran hari ini. Kita hanya melihat ujian itu dengan susah. Senang itu juga menjadi ujian. Kaya itu juga kalau kita tak bataskan dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, kita akan jadi lupa diri. Kita kena balik pada yang saya sebut, ingatan daripada Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini sebenarnya adalah penjara bagi orang yang beriman. Penjara terkurung dia, bukan dia suka-suka senang-senang untuk raih
raih kenikmatan ini, ada batasan dia. Ya, setiap yang kita buat daripada dunia ini akan diadili balik. Allahu Akbar. Ya, itu sebab bila sebut daripada persoalan DJ Hazwan tadi, ya, bila kita melihat apa masalah ujian yang susah tu kita boleh sabar, tapi bila diuji dengan senang kita makin lupa diri. Allahu Akbar. Itu sebab kisah Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, mak dia suruh dia belajar. Selagi tak habis belajar jangan balik. Ya, ini kisah. Saya ringkaskan. Ya, Imam Syafi'i kan, ya, anak yang taat. Jadi dia selagi tak belajar tak balik. Jadi satu hari dia nak balik. Ya, dia nak balik, dalam keadaan dia balik itu, Imam Syafi'i kan dilantik jadi gubernur, dibawa harta apa semua, bawa jumpa mak dia. Ya, jadi subhanallah, di sebalik gambaran itu, mak dia kata, jangan bagi aku tak nak jumpa dengan Imam Syafi'i. Ya, yang bawa dia tu, dia kata aku tak nak jumpa dengan Syafi'i. Sebab apa? Itu bukan anak aku. Anak aku dia datang bawa ilmu, bukan bawa harta. Aku tak nak harta dia. Maksud dia, di sebalik gambaran ini, orang yang faham, ya, subhanallah, tujuan dia hidup untuk apa sebenarnya. Kadang mak kan, mak dia tak nak harta anak dia, tapi bagaimana nak melihat anak itu bermanfaat. Ya, kadang orang tu ilmu dia banyak, tinggi mana dia belajar, ya, tapi dia tak ada manfaat, tak guna nilai ilmu tu. Ya, hari ini kita dimomokkan, bahasanya dimomokkan atau di subhanallah digambarkan dunia ada dia punya sertifikat dia, ada dia punya sijil dia, ada dia punya subhanallah sekian. Tapi yang sebenarnya sertifikat adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana manfaat itu meluas. Ya, Allahu Akbar. Baik. Lama Ustaz cakap tentang sertifikat tadi tu, kita ada satu soalan Ustaz daripada seorang ibu kita yang dia risaukan anaknya nak menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM sertifikat itu kan. Tapi katanya macam mana sekarang ni nak bagi kekuatan pada anaknya yang nak menduduki SPM tak lama lagi, tapi anak dah macam down. Mungkin sebab yelah dalam tempoh pandemik ditangguhkan dengan kelas ada tak ada dan sebagainya. Ustaz, mungkin Ustaz ada nasihat Ustaz untuk anak-anak kita dan ibu-ibunya lah. Subhanallah, sangat cantik soalan ni. Itu sebab mereka bertanya, mereka down, mereka tak ada semangat sebab mereka kurang faham. Jadi kita kena bagi faham. Saya selalu ingatkan pada anak-anak pondok saya yang saya bangunkan, yang saya subhanallah, selalu saya sebut, kadang di sebalik mereka, Ustaz, belajar agama ni tak ke mana saya nak ambil SPM. Saya nak begini-begini. Lepas tu bila terjadi begini, saya sebut, apa sebenarnya SPM? SPM adalah sijil panggilan mati. Itu saya sebut pada diorang. Sijil panggilan mati. Kita kalau bayangkan kalau tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah, ya, apa yang kita nak tunjuk? SPM banyak mana? ni gambaran lah yang saya nak ni, bukan saya nak merendahkan SPM, tapi bila jadi begini, apa yang perlu kita kuatkan anak, ya, nak menggambarkan SPM itu adalah dunia. Tapi bila kita mendekatkan diri pada Allah, kita belajar Al-Quran, itulah untuk kubur kita dan itulah untuk kehidupan kita di masa akan datang. Bila kita dekat dengan agama, itulah agama yang akan jaga kita. Tapi bukan kita nak lekeh SPM, tapi nak cerita bagi sebut pada anak-anak, dunia yang kita lalui inilah keadaannya sekarang. Kita tempuh, tak ada benda yang perlu kita down. Yang perlu kita down bila mana kita dah tak sempat lagi, itu yang kita down. Hari ini ada kesempatan kita perbaiki. Sebut pada anak-anak, beri semangat. Yang kena meletakkan dunia ini di mata akhirat. Dunia ini di mata orang akhirat. Dunia ini hanya sementara. Kena sebut begitu. Yang sijil panggilan mati. Allah, terkejut kan dengar. Ya, sijil panggilan mati kan. Allahu Akbar. Ada juga akronim lain pagi ni. Itu juga maknanya kalau kita tahu matlamat hala tuju kita yang sebenar, Ustaz, maknanya apa saja yang kita tempuh, SPM ke, apa saja temuduga kerja ke, betul. Buat bersungguh-sungguh lah Ustaz, sebab kita tahu matlamat kita ada yang lebih ultimate goal. Kena letakkan begini, dunia pada mata orang akhirat, dia akan menganggap dunia ini tidak kekal. Dunia ini tak ada benda, tak ada nilai. Itu sebab kita kena ingatkan apa sebenarnya di pemikiran anak-anak. Yang mereka terbatas di pemikiran mereka. Mereka hanya nampak dunia. Mereka hanya nampak sekian-sekian. Oh, nanti tak ada SPM, tak ada kerja. Ni kenapa begini? Kita kena sebut, inilah keadaan dunia hari ini yang disusun, bukan hanya kerajaan Malaysia susun, tapi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah susun sebenarnya. Kita penuh dengan cabaran hari ini. Jadi matlamat kita bukan SPM sebenarnya. Kena sebut pada anak-anak. Teruskan study, tapi dalam keadaan kita perbetulkan diri,
perbetulkan kepala otak kita, perbetulkan matlamat kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena ingatkan, mati bila-bila masa. Abang ready, akak ready, adik-adik ready, teman-teman semua ready kalau tiba-tiba mati. DJ Pian tengah bercakap tersedak meninggal macam mana? Azwan tiba-tiba, subhanallah, saya tiba-tiba tersedak meninggal. Mati ni bila-bila masa. Ready tak? Sijil mati kita ada tak? Allahu Akbar. Takutnya macam tu. Ada juga kes yang dalam tidur dia mati, kan? Dan kita tahu dalam tidur itulah, dalam keadaan sebelum kita tidur kita tak redha dengan ujian yang datang, kita bergundah gulana, kita sedih buat masalah dengan orang, tiba-tiba besok tak bangun dah Ustaz, kan? Betul. Mati itu sebaik-baik pengajaran lah untuk kita semua. Baik Ustaz, mungkin di hujung ni sebelum kesimpulan, mungkin ada poin yang Ustaz nak kongsikan untuk sahabat-sahabat pendengar kita, dan nanti pun kita nak sama-sama aminkan doa yang Ustaz Ashraf akan pimpin. Ustaz, sambung sikit. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, saya nak sebut sebelum saya simpulkan, bila kita sayang anak ini, sayang dalam erti kata apa? Kita pandang anak kita. Kita pandang, bila sebut pandang, kadang ada yang tak nak pandang anak, kadang ada yang tak pandang mak, kadang ada yang tak nak pandang ayah. Di sebalik pandangan itulah rahmatnya. Di sebalik pandangan itulah peluang pahala kita, peluang syurga kita. Dan sayang juga melalui kita cakap. Kita cakap, kita tarbiyah, kita tegur. Jangan kita give up, jangan kita stop dalam kita nak tegur mereka. Cakap. InsyaAllah dengan penuh kesabaran. Dan sayang dalam arti kata apa? Kita belai, kita peluk, kita usap, kita sentuh. Di sebalik gambaran itu insyaAllah, hati yang gelisah tiba-tiba kan, kita sentuh anak. Subhanallah, ini amanahmu ya Allah. Di sebalik pandang mak, kita sentuh mak, kita sentuh. Walaupun hari ini terbatas, tak boleh nak jumpa mak balik kampung, tapi dengan kecanggihan, peluk handphone kan, telefon peluk, umpamanya. Subhanallah. Dan sayang itu melalui doa. Doa itulah kasih sayang Allah sampai pada hamba. Di sebalik doa itulah ketenangan seorang hamba. Di sebalik doa itulah, subhanallah, ada clear segala-gala apa yang berlaku atas dunia ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Subhanallah, hamba-Ku bertanya waktu bila aku dekat dengan dia. Uji budak watada'i zadaan. Saat hamba-Ku berdoa, saat itulah aku dekat dengan dia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita kena sedar Allah sedang sayang kita. Dan sebagai kesimpulan, saya nak sebut daripada perkataan sayang itu, bila sebut sayang as solat, kita bentuk diri kita dengan solat. Apa pun yang berlaku, solat kita jaga. Kadang tak boleh nak ke rumah Allah, kita bentuk jemaah di rumah. Subhanallah, solat ini. Kadang duduk dengan anak-anak, sembahyang dengan anak, insya-Allah. Yang degil itu akan jadi baik insya-Allah. Contoh berlaku masalah dalam rumah tangga. Ni, kita jarang solat bersama. Berlaku masalah dalam di mana sahaja solat kita ada problem. Dan apa dia? Kita kena letakkan Allah sebagai sandaran segala-gala. Matlamat kita atas dunia ni adalah sebab Allah. Kena letakkan Allah sayang kita. Dan why itu apa dia? Kita kena yakin dengan Allah. Dalam kita doa yakin, dalam kita usaha yakin. Yakin hari ini aku nak makan apa, Allah yang bagi rezeki, insya-Allah. Tanpa SPM juga. Saya banyak kawan-kawan yang hafal Al-Quran, subhanallah, kadang dah umur dekat 30 lebih ni baru ambil SPM, tapi alhamdulillah okey. Dia letakkan Quran. Saya dulu pun hafal Quran, SPM pun belajar sendiri. Alhamdulillah Allah mudahkan. Bermakna pun kita kena letakkan. Dunia ni tak ada benda, letakkan Allah, Allah akan bantu insya-Allah. Dan apa dia? Amalan. Amalan apa? Amalan yang baik untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan N saya letakkan, kita sandarkan juga, kita kena ikut juga apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. N tu balik kepada Nabi. Dan G yang terakhir, kita kena ada kegigihan, gigih. Bukan G gagal, gigih. Orang yang gigih, orang yang bersungguh, dia akan dapat. Orang yang menjadah wajadah, orang yang berusaha dia akan dapat. Gigih bahasa dia. Gigih solat tahajud, gigih solat, gigih doa, insya-Allah. Allah akan bersama dengan kita. Ingat hashtag hari ini apa dia? Allah sayang kita. Allah sayang kita. Hashtag hari ini dan akronim yang Ustaz dah kongsikan tadi daripada perkataan sayang tu insya-Allah. Tapi bila Ustaz sebut tadi juga pasal pepandanglah tu, itu satu pesanan yang sangat
sentap juga Ustaz, sebab ramai daripada kita sekarang ni pun bila bercakap dengan orang pun dia tak pandang pun. Nampak betul. sangat dia tak ada pandangan rahmat kat situ, tak ada kasih sayang kat balik pandangan tu. Sedangkan kalau kita tengok hayat kita tu pun adalah satu pandangan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz Masya-Allah. Dan saya nak sebut DJ Pian, kita hargai sebelum kehilangan. Hari ni berapa ramai yang hilang baru dia akan flashback balik, dia akan ungkit balik, dah tak guna dah. Itu sebab seadanya kita hargai, insya-Allah. InsyaAllah. Jom Ustaz, kita sama-sama aminkan doa yang dipimpin oleh Ustaz Dr. Ashraf pagi ni, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian. Bismillah Ustaz, silakan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana ya Allah bisa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bisyaqawah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah salah silap kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami, anak isteri kami, suami kami ya Allah, seluruhnya ya Allah. Ampunilah dosa seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami masih hidup lagi ya Allah. Boleh jadi hidup kami tinggal baki-baki, tinggal sisa-sisa umur kami yang tinggal. Jadikan ketaatan padamu, bukan dosa, kelalaian dan kemaksiatan padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, letakkan kasihmu, rahimmu pada kami ya Allah. Walau kasihmu, sayangmu berupa ujian yang berat, ujian yang mendatang, yang bertipe-tipe pada kami ya Allah. Jadikan kami orang yang sabar, jadikan kami orang yang redha ya Allah. Jadikan kami orang yang kuat ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami benar-benar ya Allah anak-anak, zuriat, pasangan yang soleh dan solehah ya Allah. Benar-benar generasi syurga pada kami ya Allah, yang akan bersama dengan kami dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami daripada keluhan, hindarkan kami daripada kelalaian, hindarkan kami daripada ketidaksedaran diri kami pada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami lemah, kami tidak kuat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya Kau yang beri kekuatan pada kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami sendiri untuk menjaga diri kami walau sekelip mata ya Allah. Bersamalah kami, bantulah kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz Dr. Ashraf Suharin untuk perkongsian kita pagi ni Ustaz. Maafkan saya, doakan saya semua, insya-Allah. Wa iyyakum, insya-Allah juga. Jumpa minggu bulan depan lah insya-Allah Ustaz ya, untuk generasiku. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia yang berbagi Ustaz Dr. Ashraf Suharin, tamu kita untuk segmen generasi hari ini. Anda boleh tonton balik video kita di Facebook page IKIM FM ataupun di YouTube channel IKIM. Ya betul, untuk anda mungkin ada yang terlepas poin penting tu, anda boleh dapatkan poin penting di sana, okey. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini menerusi rancangan refleksi buku. Kita ada buku berkaitan tentang pengurusan dan pemeliharaan alam sekitar dari perspektif Islam yang akan kita kupas sebentar lagi, okey. Saat ini dengarkan Intim Damba Kasih di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Euforia